السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Fadil Ustaz wa syarafi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca Al-Quran, antara perkara yang Allah sebut dalam Al-Quran ialah berhubung dengan Allah Azza wa Jalla, tidak melupai apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah menyebut, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Maksudnya, jangan kamu sangka Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala lupa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Hanya sahaja Allah melewatkan hukuman itu sehingga pada hari yang mana dibeliakkan mata-mata mereka, mereka tergesa-gesa datang kepada Allah dalam tertongak kepalanya, dalam keadaan hati mereka kosong. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jika kita tengok kepada perjalanan dunia ini, banyak perkara yang berlaku dalam dunia ini kelihatannya sangat tidak adil. Ada orang yang barangkali paling dekat dengan kita saban hari, kita tengok ada orang yang dibunuh, dirogol. Orang yang dirogol dan dibunuh pun dia kadang-kadang tak tahu pun siapa yang membunuhnya dan siapa yang merogolnya. Ada orang mungkin naik kenderaan kemudian dilanggar daripada belakang secara curi, jatuh dan meninggal, dia pun tak tahu siapa yang melanggarnya. Ada orang beli rumah, barangkali dia dizalimi oleh pemaju perumahan, duit hilang, rumah tak dapat. Ada orang barangkali ditindas oleh pihak yang lebih berkuasa, yang lebih ada kekuatan, oleh kerana dia rakyat bawahan, dia tidak mampu melakukannya. Kadang-kadang orang yang menzalimi orang lain itu, dia pun telah lupa siapa yang dia zalimi. Dan orang yang kena zalim itu sendiri, dia pun kadang-kadang telah lupa ataupun tak tahu pun siapa yang zalimkan aku hari itu. Saya ambil contoh paling kecil lah tuan-tuan. Kita ada kereta elok, satu orang tunggu bas di tepi jalan. Dengan penuh kesombongan, kita tak jaga orang lain, kita naik, kita lanyak air, simbah air itu kena baju dia yang duduk di tepi jalan, kotor dia, tak boleh pergi kerja atau tak boleh pergi ke sekolah dia. Dia pun tak tahu siapa punya kereta tu, cuma dia kata tak patut betul. Dia pun tak tahu siapa punya kereta tu, dia pun tak tahu siapa yang buat nanya dia. Allah Azza wa Jal kata, jangan kamu lupa, jangan kamu sangka Allah lupa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kita mungkin lupa, mungkin orang yang kita zalim itu dah mati pun. Dalam sejarah Melayu dan sejarah raja-raja dahulu ataupun sejarah pembesar-pembesar dahulu, mereka begitu hebat. Mereka barangkali bunuh orang bawahan dan mereka pun tak tahu siapa yang mereka bunuh. Dengan segala kekuasaan, kuasa mereka tidak boleh dicabar. Dan kita tengok mereka di dunia setelah menindas dan menzalimi orang lain, masih lagi hidup dengan penuh kesenangan, meraup kekayaan. Tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan hati mukmin ini, menjadikan hati hamba ini, kalaulah kita ni hidup dan hanya pemikiran kita terbatas kepada dunia ini semata-mata, kita sangat kecewa, terutama bila kita orang bawah.
terutama bila kita kena tindas. Tapi apabila Allah membesarkan pandangan orang mukmin bahawasanya selepas daripada kehidupan dunia ini ada yang dinamakan dengan akhirat, di sana setiap yang melakukan kezaliman akan dibalas. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la tu'addunnal huquq yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalja minasyatil qarna. Akan ditunaikan hak pada hari kiamat, sehingga kambing yang mana tak ada tanduk menanduk kambing yang tidak ada tanduk, di hari akhirat Allah hukum juga kemudian dia matilah. Nak tunjuknya binatang yang tak ada akal itu pun diberikan hak keadilan, sementara manusia yang ada akal ditentukan syurga dan neraka. Sebab itu kita jangan zalim orang. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah doa orang yang kena zalim, kerana tidak ada antara dia dan Allah hijab. Dalam riwayat yang hasan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi SAW menyebut, ittaqu da'watal mazlum wa in kana fajira fa fujuruhu ala nafsihi. Takutlah doa orang yang kena zalim, sekalipun dia jahat. Jahat dia pada diri dia. Tetapi katakanlah satu hamba Allah, dia zalim, dia curi kasut kat luar. Salahnya curi kasutnya. Kita pukul dia melebihi had yang patut. Patah gigi, pecah ni, rosak dia. Kita kata biar dia jahat. Dia kata, ya Allah, aku memang salah, tapi mereka telah buat lebih pada yang patut. Ambillah tindakan pada mereka, ya Allah. Kita rasa, alah kau jahat, apa kau Allah nak buat dengan kau? Nabi kata, wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi. Sekalipun dia jahat, kejahatan dia untuk diri dia. Tapi akan ada masanya doa yang dia doa pada kita akan sampai hukumannya. Kadang-kadang satu orang hamba Allah duduk pada usia umurnya 70 tahun. Dia kata, kenapalah Allah beri bagai-bagai penyakit ke aku sehingga aku jadi macam ni. Aku tak pernah buat nanya orang. Dia ingat setakat umur dia 50 ke atas. Dia lupa dia sebelum tu pernah zalim orang. Allah tidak matikan dia, melainkan doa orang-orang yang zalim itu sampai kepadanya. Takut doa orang kena zalim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mau cerita orang bila sebut kezaliman orang besar, kezaliman kita sesama kita. Kadang-kadang kita tuduh satu tuduhan pada satu hamba Allah, dia tak mampu membalasnya. Kita sebarkan tuduhan itu, kita kenakan tuduhan itu. Kita ambil harta adik-beradik kita, ataupun kita tindas isteri kita oleh kerana dia perempuan. Kita suami, kau nak kata apa, aku suami kau. Dia terinaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupai perbuatan orang-orang yang zalim. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man kana lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw malihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakun dinar wala dirham fa in kana lahu 'amalun salih yu'khadhu minhu biqadarin mazlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat yu'khadhu min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Nabi kata, sesiapa yang ada menzalimi saudaranya pada hari ini, minta halalkan, sama ada maruah ataupun harta. Minta halalkan sebelum hari kiamat. Jika sampai hari kiamat, jangan sampai hari kiamat tidak ada guna dinar, tidak ada guna dirham. Siapa yang dia buat zalim kepada orang, maka Allah kalau dia ada amal saleh, kita semayang banyak, kita apa, Allah ambil amal saleh ni, beri kepada orang yang kita buat zalim itu dengan kadar kezaliman itu. Jika kita tak ada amal saleh, ambil kejahatan dia letak kepada kita. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, faturiha fin nar, ambil kita bubuh dalam neraka.
Maka jangan heran kalau ada orang mari masjid masuk neraka. Maka jangan heran kalau ada orang semayang sampai dai hitam masuk neraka, minta jauh. Sebab zalimkan orang lain. Maka tuan-tuan, bulan Ramadan, siapa yang ada zalim harta saudara dia, adik beradik dia, isteri dia, bapa dia, bahkan anak dia. Siapa yang ada kuasa yang menzalimi rakyatnya, siapa yang makan harta rakyat jelata, yang rasuah, siapa yang ada mengerjakan projek, siapa yang merupakan peniaga, zalim orang yang membeli di bawahnya, mintalah halal. Siapa yang buat orang, kalau ada pegawai keselamatan, saya selalu ingatkan polis. Kadang-kadang kita ada kuasa tangan kita. Mari orang tak ada apa-apa, kita penampar dia. Dia budak, dia tak boleh nak buat apa. Tak tanya lagi salah ke betul. Kita kata dia nak kata apa? Tapi dia kata, ya Allah, aku tak buat. Dia zalim aku, ya Allah. Dia zalim aku, ya Allah. Kita kata kau doa lah, kau pun teruk kau tengok. Dia doa. Mungkin hari ini tak kena, mungkin besok tak kena, mungkin tahun ini tak kena, tapi Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu sangka Allah lupa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan ini kita duduk, kadang-kadang kita insaf, kita duduk cerita tentang doa yang mustajab. Bimbang ada doa orang lain yang mustajab yang kena kepada kita. Maka kita minta, ya Allah, lindung daripada doa orang yang kena zalim. Dan kita minta supaya kita tidak menzalimi orang lain. Kita kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati tuan-tuan semua. Terima kasih kepada pihak yang memberikan peluang cakap ringkas ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, pada bulan Ramadan ini kita keluar dengan keampunan Allah Azza wa Jalla. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.